Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Babu ma ja'a iza shalla al-imam qailan fasallu qu'udan. Ada tengok tajuk. Datang menyatakan hadis apabila semayang imam hal keadaan duduk, maka hendaklah semayang sekalian kamu akan semayang duduk jul. Kalau imam duduk, kita kena duduk. Macam ni pembahasan ni. Maka pada masalah ini ya saudaraku, lagi akan datang dapat keterangan baginya ada ikhtilaf ulama. Ada perbandingan ulama, mana ada pandangan-pandangan perselisihan. Mana ikhtilaf. Yang kata berbalah, ada setengah terjemah, inilah perbalahan di kalangan ulama. Kacau ni. Macam ulama bergaduh tak. Benda ni ada perbalahan di kalangan ulama. Tak sedap nak bunyi. Bukan perbalahan, ikhtilaf. Mana ada berasingan pendapat. Ini kata gini, sebab apa jadi pendapat itu? Sebab dalil ada dua. Satu dalil zanni. Kalau dalil zanni itu pekah. Kalau dalil qat'i itu bukan pekah. La ijtihad bin nas. Tidak ada ijtihad pada masalah nas. Sembahyang 5 waktu wajib, itu tak ada ijtihad. Ada kaul mengatakan tak wajib, 3, 4 ada. Sembahyang 5 waktu itu wajib. Ada pun perkara yang masuk ikhtilaf. Jangan kita kata baca Fatihah itu ikhtilaf. Kalau Hanafi cukup baca Al-Quran apa pun tak apa. Syafi'i kita tak. Maksud situ ialah Fatihah. Jadi benda-benda khilaf. Sebab tu makna fiqh ma'rifatul ahkam syariah allati tariquha al-ijtihad. Mengenal akan hukum syariat yang mana jalan dia apa? Ijtihadi. Sebab tu kita ikut imam mazhab kerana ijtihad. Bukan kerana kita ikut imam tu, ikut imam mazhab. Semua imam mazhab tak maksum. Itu orang gila je kan. Kita ikut Nabi, semua imam mazhab orang yang paling hebat mengikut Rasul SAW. Sebab mereka lebih faham. Kalau mereka tak huraikan, kita pun tak boleh nak ikut. Imam mazhab tu orang yang ada otoriti, ada kelayakan mentadbir, mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Rasul kita pegang je lah Quran, pegang hadis. Habis. Jadi masalah ni pertama dia bagi tahu ada ikhtilaf. Setengah ulama kata kalau imam duduk dia kena duduk. Pendapat dengan Syafi'i kata tak payah, tak ada salah. Imam uzur dia semain duduk. Kita tak uzur, berdiri tak ada apa. Boleh. Tengok dia bahas ni panjang. Maka dengar sepotong hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi an Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik qala harra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farashin pajuhisha fasalla bina qaidan fasallaina ma'ahu qu'udan. Ini satu hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya jatuh Rasulullah SAW daripada seekor kuda yang ditunggangnya. Masya Allah. Maka terkupas kulit rusuknya sallallahu alaihi wasallam yang sebelah kanan, luka lah, sehingga menyakitkan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tiada kuasa sembahyang berdiri. Berat kalau tak boleh bangun sembahyang berdiri, maknanya kuat jugalah jatuh. Maknanya baginda sallallahu jatuh daripada kuda ni. Maka datang waktu sembahyang pada masa ia sakit, pada masa ia sallallahu alaihi wasallam sakit. Maka kata Anas, maka sembahyang fardu dengan kami. Hal keadaannya duduk lagi menjadi imam, makmum duduk, imam di biasa kita tengok. Ini makmum
berdiri, imam duduk. Di sini dalam hadis ni Nabi duduk SAW, sahabat menduduk. Ya. Baik. Maka semayang akan semayang fardu dengan kami hal keadaan duduk, lagi ia menjadi imam bagi kami. Kemudian kami turun. Kami juga turut semayang dengan berdiri kerana tiada kami ketahui apa semayang imam dengan duduk, ya, pasti ikut turut semayang dengan duduk sepertinya. Ya, cuma duduk bakal duduk, maka apabila dilihat oleh Rasulullah SAW akan kami sembahyang berdiri, tiada menurut duduk sepertinya, maka diisyaratkan kepada kami sembahyang duduk sepertinya. Maka sembahyanglah kami serta Nabi SAW, maka sembahyang duduk pula hingga akhir. Bila hadis tadi itu kata isyarat, dalam hadis kata fasalla bina qa'idan, kemudian fasallaina ma'ahu qu'udan, ya. Tengok Nabi sembahyang duduk, kami pun sembahyang. Perbahasan ni tengok. Masalah imam duduk, apa hukum makmum? Adakah makmum sembahyang berdiri atau duduk? Dan menurut imam jawab, ya saudaraku, pada masalah 184 zahir, segi zahir hadis menunjukkan dalil atas sembahyang makmum itu pasti menurut imam, yakni duduk imam, nasaya duduklah makmum. Dan tambahan atas itu ada sambungan hadis sabda Nabi SAW menyuruhkan kami demikian. Mana ada hadis lain lah isyarat, sini tak ada. Kata Imam Nawawi, maka telah bersalahan ikhtilaf ulama pada masalah ini. Baik, maka satu kumpulan, satu jamaah pada ulama berpegang dengan zahir hadis. Zahir hadis tadi Nabi duduk kan, sahabat duduk, pegang. Pada masalah 184, yang ini berkata ia makmum itu semayang ia menurut duduk seperti imam juga. Maka setengah daripada ulama berpegang begini, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Auza'i rahimahumullah ta'ala. Dan kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, pada satu riwayat, mana dia ada dua riwayat, tiada harus sembahyang orang kuasa berdiri di belakang imam yang duduk. Kalau imam duduk, tak harus kita ikut. Itu maksudnya satu pendapat. Satu pendapat. Tiada harus diikut berdiri dan duduk. Dan kata Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, imam kita, dan jamhur salaf rahimahumullah ta'ala, tiada harus bagi orang yang kuasa sembahyang dengan berdiri, bahawa sembahyang ia di belakang imam yang duduk, melainkan berdiri jua. Ini pendapat Imam Syafi'i. Bermakna kalau imam tadi uzur, dia uzur, dia duduklah. Kita tak uzur, maka kita sembahyang berdiri. Itu lebih jelas kan. Baik, ikut di sinilah. Oh ya Allah. Maka satu lagi masalah, makmum berdiri menurut imam duduk. Mana dalil ni? Makmum berdiri, imam duduk. Tadi dalam hadis tadi Nabi duduk, sahabat duduk. Ya saudaraku, dalam masalah 185 diterangkan khilaf ulama pada semayang berimamkan imam yang duduk, makmum berdiri. Maka pada mazhab kita Syafi'i, tidak harus orang yang kuasa berdiri menurut imam yang duduk, melainkan dengan berdiri juga. Wah, Imam Syafi'i lawan Nabi. Kalau ikut kepala otak Wahabi kata ni, macam ni lawan ni. Nabi kata duduk, kata berdiri pula, ni apa? Tengoklah dulu, jangan gopuk kan. Hadis bukan satu, ya. Kita bukan sekadar nakkan zahir sanad hadis itu sahih, tapi kita nak yang kedua, pahaman itu juga sahih. Ada yang kita nak pahaman juga sahih. Kerana hadis sahih, tapi pahaman dia tak sahih.
salah ikut kepala dia. Tengok sini tengok. Jadi kata Imam Nawawi, bermula hujah Imam Syafi'i dan jamhur salaf ke majoriti, mana jamhur majoriti. Atas demikian kerana bahawa Nabi SAW sembahyang ia dalam sakit. Sakit mana? Sakit kewafatan baginda SAW. Kemudian daripada berlaku seperti dalam hadis masalah 184, terjatuh daripada kuda, hal keadaan duduk, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sekalian orang lain di belakangnya berdiri. Jadi kata Imam Syafi'i dalam bermula pekerjaan suruh Rasulullah SAW, Nabi suruh duduk kan, seperti dalam masalah 184 tu, dinasahkan dia. Di sisi Imam Syafi'i dan jamhur, perbuatan itu mansuh, dinasahkan. Itu masalah kita tahu nasih mansuh. Kita pakai hadis, saya baca jumpa hadis tu, wah, anak baca hadis entah tak baca hadis ke, wah, macam dia seorang baca hadis. Sekarang masalah dia betul hadis, tapi hukum itu telah dipadamkan, telah dinasahkan dia dengan hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis lain bahawa Rasulullah SAW sembahyang ia dengan segala sahabat dalam sakit wafat juga padanya, hal keadaan duduk, dan segala sahabat di belakang berdiri. Ada hadis lain pula kan. Hadis bukan tu ya, beratus ribu juta hadis tu. Imam anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dia hafal hadis kan? 1 juta hadis. 1 juta. Kita ada 40 pun tak hafal. Lepas tu tak nak pakai Imam Mazhab. Hudud nak rupa. Ya, kau malu. Ada maknanya riwayat Sayyidina Aisyah dipanggil riwayat nasihah. Riwayat tadi mansuhah, dinasahkan. Dua-dua ada hadis kan. Jadi hadis daripada Sayyidina Aisyah, Nabi duduk, sahabat SAW Nabi duduk, sahabat berdiri. Maka ini serta bahawasanya ia sunat, ya, sunnah Nabi yang mansuh, sunnah perjalanan Nabi tapi mansuh lagi pada makul, ya, lagi mana dia diterima ya akal kita. Kemudian tiriklah bahawasanya imam apabila tiada upaya berdiri sembahyang, ia duduk. Dan ada demikian itu dipanggil kefarduan baginya. Ya, kalau sembahyang kan tumbang pula, bukan wajib. Dia mengganggu khusyuk je, dah boleh ubah dah ni. Dia sembahyang berdiri boleh, tapi khusyuk tak ada dah. Kepala dia berdengut, gap. Kalau dia sembahyang duduk, hilang. Maka dah boleh tukar dah. Dah boleh dia sembahyang duduk. Ya. Itu dalam kitab fiqh itu. Sebab kita yang sergahwan sebarang. Antan sembahyang duduk, tadi nampak berjalan, dan suruh pula duduk. Dia pun cakap mengaji fiqh banyak sikit ini. Wah, parah kita. Kan dia sergah kita mengaji fiqh banyak sikit itu. Kata ni kau ngaji kita apa kita. Maut kita kan. Badan kita kalau dia punya uzur tu tak sampai tarak tak boleh bangun. Kalau uzur tu mengganggu khusyuk pun dah. Ulama fiqh kata boleh tukar dah. Sebab tujuan fokus sembahyang nak khusyuk. Jadi dia cuma duduk tak ada apa bagus sih khusyuk ni. Dia naik berdiri gap kepala boleh sembahyang. Tapi macam nak pecah kepala dia menahan degu kepala dia. Urat dia silap dan sebagainya lah. Maka syarat lulus tu. Maka jadilah atas tiap-tiap seorang daripada mereka itu keparduan. Mana imam dengan keparduan dia tak boleh duduk, dia tak boleh berdiri, dia duduklah. Makmum pula dia boleh berdiri, fardu berdirilah. Ya. Maka tiadalah, maka yang telah sudah imam itu sembahyang, ia fardunya berdiri apabila kuasa ia, dan sembahyang duduk apabila tiada kuasa. Ya Allah. Dia kalau tengah sembahyang atau rakaat okey, masuk rakaat kedua memang tak boleh tahan, macam nak pitam, dia pun duduk, tak ada masalah.
Ya boleh. Tiba-tiba tengah semayang rasa lega, boleh pergi balik. Malam keempat bangun balik. Tak ada masalah. Dan begitu juga sembahyang dengan menyengging. Dan bersyarat apabila tidak kuasa rokoknya dan sujud. Lepas tu lagi kita boleh buat, kita buat. Kita semayang tak kursi kan. Mana dia semayang, okay, beli. Rokok boleh? Boleh rokok. Tidak boleh. Nak turun tak boleh. Kaki dah ada besi. Kan tegak di jalan. Baru dibuat. Jangan datang-datang terus dia duduk ya. Ni datang-datang terus dia duduk. Kita tanya juga, kita jangan segegar dulu semayang apa tu. Kita main sunat. Sunat tak apa dah. Main sunat dia boleh duduk walaupun dia boleh berdiri. Tapi kalau semayang fardu, kena tegur. Kita kena buat apa yang kita mampu dulu. Diri mampu, beli. Rokok boleh, rokok lagi. Yang tidak boleh, buat lagi. Nak turun dah tak boleh. Sangkut kaki dia tak boleh. Ada besi. Bawa dia duduk, bawa dia isyarat. Ya, jangan bantai dia datang terus duduk ya. Jadi pakai mazhab pemalas panggil. Dia malam berdiri dia duduk terus. Dan semayang segala makmum sebahagian puasa, maka semayang sekalian bagaimana kefarduan. Mana kalau makmum dia kuasa tak ada unsur, fardu dia apa? Qiyam nak berdiri. Imam tadi maknanya fardu duduk sebab dia tak boleh berdiri. Dia unsur. Dan memadai semuanya semayang, semua sah, tak ada batu. Kemudian semua kalau masalah 187 wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina wa inna khaira kulli hamd. Subhanallah. Ya Karim.